Because dalam Quran tak ada pun, kalau you tak pergi sembahyang Jumaat, you kena denda ke, sebat ke, tu tak ada dalam Quran. Itu semua adalah because you tak puasa ke, you tak sembahyang ke. So you don't agree with those kind of Sharia laws? No, you have the Sharia laws, but why punish orang yang there's no such thing as forced belief. Okay, maybe this is the reason, Auntie. Maybe this is the reason. They look at this. Now I see something. What minute of the podcast you're gonna cut some parts? Now I think I might see something. Maybe this is just the stepping stone. Oh, you're saying that I'm stepping stone. This might be the stepping stone for you to go to the other Sharia laws yang Auntie tak setuju. Auntie setuju. Jangan paksa lah. Jangan paksa, because this is dakwah. Tak pergi jemaah. Ada dalam Quran sebut kena hukum sebab kau apa. Tu. Padahal hamba duduk ulang sebut tentang hukum orang tinggal semaya. Bukan sebab kena hukum pancung lah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam Maliki, dalam Hambali, semua kena hukum pancung berlaku orang yang tinggal semaya. Tapi mari-mari tak ada. Ada kena sebab. Nak ayatnya semaya ni hak individu. Nak maya tak sah. Ni kecelaruan yang berlaku dalam masyarakat. Bukan setakat dia saja yang tak tutup aurat. Dia buat kenyataan aurat orang Tino ni cuma kemaluan sahaja. Tak payah suruh orang Tino tutup aurat ni, tak payah. Allah ya Rabbi. Kalau orang Tino pakai hak ni, tak boleh pakai bikini lah jalan ke tengah jalan. Padahal kita tahu dalam hukum Islam dan dalam syarat sah semaya, orang Islam, orang Tino, semua tubuh dia adalah aurat kecuali muka dan tapak tangan. Dia kata tak ada dalam Quran suruh tutup aurat. Allah ya Rabbi. Orang yang tak kerti Quran tiba-tiba nak kecek Quran. Tuhan sebut dalam Quran wadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Itu salah satu daripada ayat. Wadribna, dan hendaklah dia melabuhkan kerudung-kerudungnya sehingga menutupi dada-dadanya. Apa tak ada? Akhir dunia ni, orang-orang jahil mula bercakap. Islam liberal mula bercakap. Bercakap yang tidak kena dengan hukum syarak. Ini juga termasuk daripada kutuwati syaitan. Jadi apabila berlaku lagu tu, orang Tino tak tutup aurat, orang Tino berjanguk tak tutup kalu, maka membawa kepada zina. Ini masalah dah. Ini masalah. Allah takut dah weh tengok keadaan dunia kita hari ni. Dah. Waktu pula kata maya. Ingat saudara-saudari, jangan kerana Tuhan pesan dah ni, jangan kamu ikut wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu duduk ikut langkah-langkah syaitan. InsyaAllah kalau ada umur kita akan sambung lagi perbincangan kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat 169 pun masih lagi membicarakan mengenai kerja buat setan tadi. Ada siapa nak tanya silakan? Tadi bila-bila tu Abang Imam kita ni we kat ambo penawar bagi hati. Maksudnya untuk malih kami gati kepada kita musolli tu, kita akan mengaji penawar bagi hati insya-Allah. Jadi kitab penawar bagi hati ni yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, yang sangat masyhur, dan dia tu adalah muqaddimah dalam ilmu tasawuf. Untuk kita faham. Yang kita tahu bahawa kita kena mengaji ni ada 3 ilmu. Terutama sekali yang hak fardu ain. 1 ilmu akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Jadi kitab penawar bagi hati ni adalah kitab tasawuf. Insya-Allah kita akan
Tengok, mudah-mudahan dengan kita belajar tu, kita akan dapat membersihkan jiwa kita. Kerana kalulah luar saja bersih, tetapi hati kita tak bersih, tetap ibadat kita tak jadi barang, tak jadi apa. Kerana tempat tilik Allah iaitu hati. Dia kalau lagu tu lagi. Dari segi hukum status orang yang membuat kenyataan lagu tu. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tuhan sebut dalam Quran, kerana berlaku satu kes antara Zubair ibn Awam dengan seorang munafik. Kes parit tali air, lalu giguan depan Nabi, gicara depan Nabi, lalu Nabi memutuskan hukum tapi tak boleh diterima oleh orang munafik, bahkan dia kata lagi kepada Nabi, "Jololah. Moga anak daramu kat. Sedaplah." Dia kata ke Nabi sehingga Nabi merah muka. Waktu tu turun ayat, "Fala wa rabbika." Maka tidak sesungguhnya demi Tuhan, la yu'minun, tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehinggalah kamu itu diambil hukum ataupun pemutus kepada apa yang diperbalahkan. Maknanya orang Islam ni kok mana-mana pun tak boleh lari daripada hukum yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia boleh bawa kepada tidak beriman. Dalam kitab Bahrul Mazi dia kata kufur. Dalam kitab-kitab lain dia kata kufur tidak beriman, dan munafik ada kata murtad daripada agama. Jadi semua tak sih berlaku. Munafik kita tahu fi darki asfali minan nar, duk patak neraka. Dan kalau kafir pun tidak beriman ni kafir lah. Kafir pun duduk dalam neraka juga, na'udzubillah. Jadi kita doa-doa mudah-mudahan orang-orang yang seumpama ni, yang bercakap mengikut hawa nafsu, yang bercakap tidak berlandaskan ilmu yang sebenar, cuma berlandaskan kepada akal saja. Tuhan balik mula hati dia supaya menjadi orang Islam yang baik. Kalau dia tu tak ada jalan dah, tak ada passing dah, nak boleh terima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta biar Allah raculah senang. Itu keadaan dia. Kerana dia menyesat. Dia sendiri sesat, bahkan dia menyesatkan orang lain. Dhalinal mudilli. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Itu keadaan dia. Boleh dah? Nanti. Jadi balik cerita kepada kitab Penawar Bagaki ni, pakat belilah. Pakat beli, mudah-mudahan kalau kita baca tu, kita boleh tengok insya-Allah. Kalau orang tak pandai Jawi pun ada dalam edisi Rumi ada. Boleh beli. Untuk kita sama-sama bincang supaya kita boleh membersihkan jiwa dan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirati ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.